Hadis dhaif ialah hadis yang tidak diketahui periwayatan atau periwayatnya tidak bersifat dengan periwayat hadis sahih dan hasan. Hadis dapat dijadikan sebagai hujah apabila diketahui status kesahihannya oleh ulama hadis. Bagi menjadikan hadis sebagai hujah, hendaklah paling tidak hadis yang dikenakan itu berstatus dengan status hadis hasan. Hal ini kerana hadis yang berstatus dengan status hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah. Ada 4 syarat yang diletakkan oleh para ulama untuk beramal dengan hadis dhaif. Yang pertama, hadis tidak boleh terlalu dhaif. Kedua, tiada asal bagi amalan tersebut. Ketiga, tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa Nabi SAW melakukannya. Keempat, beramal dengan perkara-perkara yang melibatkan fadail amal sahaja. Seterusnya, hadis dhaif boleh dikategorikan kepada kedhaifannya kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama dhaif dari segi rantaian sanad, dhaif dari segi periwayat hadis, ketiga dhaif dari segi kecacatan dan kejanggalan, iaitu syadz dan illah, dan yang terakhir dhaif dari segi matan hadis. Hadis yang diketengahkan dalam kajian kami ialah hadis matru'. Jika sebab kecaman pada perawi itu adalah tuduhan berdusta, maka hadisnya itu dinamakan hadis matru'. Dari segi bahasa, ia kata nama objek daripada at-tark, iaitu meninggalkan. Menurut istilah ilmu mustalah hadis, hadis matru' ini adalah hadis yang pada sanadnya terdapat perawi yang tertuduh berdusta. Pendapat lain tentang hadis matru' adalah al-matru' huwa ma fi isnadihi rawin muttahamu bil kadhib awil kathirul ghalat awil ghaflah awil fusuq. Maksudnya hadis matru' ialah hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang ditomah berdusta, yakni muttahamu bil kadhib, atau banyak melakukan kesilapan, atau banyak lupa, atau banyak melakukan perkara-perkara yang fasik. Secara amnya, perawi yang dilabel sebagai muttahamul bil kadhib kerana 2 sebab. Yang pertama, riwayat tersebut tidak diriwayatkan melainkan melalui perantaraan perawi itu sahaja, dan riwayat tersebut bercanggah dengan dasar-dasar syariat yang telah diterima oleh ulama. Hadisnya secara syar'i menyalahi dasar agama sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, perawi dikenali sebagai orang yang sering berdusta dalam percakapan hariannya walaupun tidak terbukti bahawa dia pernah berdusta dalam hadis Nabi. Ini senarai perawi hadis matru'. Yang pertama, Umar bin Syamil dari Jabir al-Ju'fi dari Haris dari Anli. Yang kedua, Jarud bin Yazid an-Nasaburi. Yang ketiga, Abdurrahman bin Zaid. Yang keempat, Maisarah. Yang kelima, Umar ibnu Osman. Yang keenam, Abdul As-Salam. Yang ketujuh, Juwaibir bin Sa'id al-Azdi. Yang kelapan, Amr bin Syamir al-Ja'fi al-Khufi al-Sya'bi Abu Abdullah, dan ramai lagi. Hukum hadis matru'. Ulama bersepakat hukum mengamalkan hadis dhaif yang lemah sanadnya untuk masalah akidah maupun hukum halal dan haram adalah terlarang. Tetapi terdapat perselisihan pendapat tentang penggunaan hadis dhaif yang menerangkan keutamaan amal, iaitu fadilatul amal sebagai targhib dan tarhib. Maka para ulama hadis memandang bahawa hadis matru' adalah hadis yang lemah selain hadis maudhu'. Oleh itu, hadis matru' dihukum sebagai hadis yang ditolak dan tidak boleh diterima sebagai hujah. Seterusnya, kami akan memberikan 4 contoh tentang hadis matru' yang terdapat dalam Kutubut Tis'ah. Hadis yang pertama terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Iqamatu as-salati was sunatu fiha, yakni mendirikan solat dan sunnah yang ada di dalamnya. Bab al-julusu baina as-sajdatain, duduk di antara 2 sujud, hadis nombor 896. Yang mana hadis pertama ini membawa maksud telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Muhammad bin As-Sabah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata telah memberitakan kepada kami Al-Ala Abu Muhammad, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, apabila kamu mengangkat kepalamu dari sujud, maka jangan duduk sebagaimana duduknya anjing. Letakkanlah bongkongmu di antara kedua kaki dan tempelkan bahagian atas kedua kakimu ke tanah. Dalam rantaian sanad ini terdapat perawi yang matru', iaitu Al-Ala Abu Muhammad.
Syuaib berkata, rantaian sanad dalam hadis ini sangat lemah kerana Al-A'la Abu Muhammad seorang yang matruk. Ad-Darqutni, Abu Dawud, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebut Al-A'la Abu Muhammad seorang yang matruk. Nama penuhnya ialah Al-A'la bin Zaid. Beliau merupakan tabi'in kalangan biasa. Nama gelarannya ialah Abu Muhammad dan tinggal di Basrah. Yang kedua, hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Zakat, bab ma yuqalu inda ikhraji zakat, yakni apa yang diucapkan ketika mengeluarkan zakat, hadis nombor 1797. Ini bermaksud telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Al-Bakhtari bin Ubaid dari bapanya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memberikan zakat, maka jangan lupa pahalanya. Hendaknya kalian mengucapkan Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghraman. Yang bermaksud, ya Allah, jadikan ia sebagai ghanimah dan jangan engkau jadikan ia sebagai kerugian. Seterusnya, hadis ketiga dari kitab Ahmad bin Hanbal, kitab Musnad Sahabat Ansar, bab hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, nombor hadis 20331. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami, Abu Yaman telah menceritakan kepada kami Ibnu Ayyashi dari Al-Bakhtari bin Ubaid bin Salman dari ayahnya dari Abu Dzar dari Nabi SAW. Beliau bersabda, 2 orang itu lebih baik ketimbang 1, 3 orang itu lebih baik ketimbang 2, dan 4 itu lebih baik ketimbang 3. Maka hendaklah kalian berjemaah, kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuk. Berdasarkan hadis kedua dan ketiga, Ibn Hibban menyebut Al-Bakhtari bin Ubaid di dalam kitabnya sebagai Al-Majruhin. Selain itu, Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Taqrib Al-Tahzib bahawa Al-Bakhtari ini merupakan seorang yang dhaif matruk. Nama penuh beliau ialah Al-Bakhtari bin Ubaid bin Salman. Beliau merupakan tabi'in dalam kalangan yang tua dan tinggal di negeri Syam. Keempat, hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab As-Siyam, puasa, bab fi al-muta'akif ya'udu al-marid wa yashhadu al-jinazah. Orang yang iktikaf mengunjungi orang yang sakit atau jenazah. Hadis bernombor 1777. Hadis ini bermaksud telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mansur Abu Bakr berkata telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hayyaj Al-Khurasani berkata telah berkata kepada kami Ambasa bin Abdurrahman dari Abdul Khaliq dari Anas bin Malik. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang beriktikaf boleh menghantar mayat dan mengunjungi orang yang sakit. Hadis ini dihukumkan dhaif menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani kerana terdapat perawi matruk al-hadis iaitu Abdul Khaliq dan Ambasah bin Abdurrahman yang mana mereka merupakan tabi'in di kalangan pertengahan. Abdul Khaliq dihukumkan majhul oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lemah oleh Az-Zahabi, manakala Ambasah bin Abdurrahman dihukumkan matruk oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, manakala dhaif oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Darqutni, At-Tirmizi dan Yahya bin Ma'in. Beliau juga digelar Munkar Al-Hadis oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Nama perawi matruk bagi hadis ini ialah Ambasah bin Abdurrahman dan Abdul Khaliq. Mereka merupakan tabi'in dalam kalangan pertengahan. Hadisnya bermaksud barang siapa yang berzikir ketika wuduknya maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya, dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah maka tidak akan suci kecuali apa yang terkena air sahaja. Baiklah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Darqutni dalam sunannya, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Ibnu Astaki dalam Tarikh Dimashq melalui jalan Yahya bin Hashim Sana'a daripada Syaqiq bin Abdullah bin Mas'ud. Al-Baihaqi menyatakan hadis ini dhaif dan beliau tidak mengetahui siapa pun yang meriwayatkan daripada Al-A'mash melainkan Yahya bin Hashim. Yahya bin Hashim pula dihukumkan oleh ulama sebagai matruk al-hadis.
Terdapat juga riwayat lain melalui Ibnu Umar, tetapi di dalam isnadnya terdapat Yahya bin Hashim yang didustakan oleh Yahya bin Ma'in dan dihukumkan matruk oleh An-Nasai. Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah menyatakan hadis ini dhaif dalam semua riwayatnya. Seterusnya, hadis matruk yang ke-6 seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, maksudnya telah bercerita kepadaku Ya'qub bin Sufyan bin Hashim, katanya telah bercerita kepadaku Muhammad bin Imran, katanya telah bercerita kepadaku Isa bin Zaid, telah bercerita kepadaku Abdurrahim bin Zaid dari ayahnya, dari Sa'id ibnu Al-Musayyab, dari Umar Ibnu Al-Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata di dunia ini tiada wanita, tentu Allah itu disembah dengan bersungguh-sungguh. Ibnu Adi menjelaskan bahawa dua orang rawi iaitu Abdurrahim dan ayahnya Zaid adalah orang yang matruk. Abdurrahim bin Zaid dikenali dengan nama Al-Ami yang terkenal kerana suka berdusta. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan melalui jalur ini adalah ditolak kerana hadis yang diriwayatkan olehnya akan menyebut dari ayahnya, an abihi. Tentang keberadaan ayahnya juga tidak dikenali. Hadis 7, hadis Am bin Syamih Al-Ju'fi Al-Kufi dari Jabir, dari Abu At-Tufai, dari Ali dan Ammar bahawa mereka berdua berkata, maksudnya, Abdullah bin Ahmad bin Thabit Al-Bazzaz, Al-Qasim bin Al-Hasan Az-Zubaydi bercerita kepada kami. Katanya, Asad bin Zaid bercerita kepada kami, Am bin Syamir bercerita kepada kami dari Jabir, dari Abu At-Tufai, dari Ali dan Ammar bahawa Nabi SAW membaca keras Bismillahirrahmanirrahim dalam solat fardu dan membaca kunut pada solat fajar, bertakbir pada hari Arafah dari semenjak solat subuh dan berhenti pada solat asar yang terakhir pada hari Tashrik. Hadis ini dikatakan matruk kerana Am bin Syamir, iaitu nama lengkap beliau ialah Am bin Syamir Al-Ja'fi Al-Kufi Al-Sya'bi Abu Abdullah, yang mana dia merupakan seorang pengikut Syiah Rafidah dan sering mencaci sahabat Nabi dan meriwayatkan hadis maudhu'. Dari periwayat yang siqah, menurut Al-Bukhari, hadisnya mungkar, dan menurut Yahya bin Ma'in, hadisnya tidak dapat dijadikan hujah. Hadis yang terakhir, hadis yang terdapat dalam kitab Kanzu Al-Amal fi Sunan Al-Aqwal wal Af'al juzuk 6 halaman 344. Disebutkan juga dalam kitab Jami' Al-Hadis As-Suyuti juzuk 14 halaman 270. Disebutkan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari jalan Juwaibir bin Sa'id Al-Azdi dari Ad-Dahaq dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, maksudnya hendaklah kalian berbuat makruf kerana ia dapat menolak kematian yang buruk, dan hendaklah kamu bersedekah secara tersembunyi kerana sedekah tersembunyi akan memadamkan murka Allah Ta'ala. Di dalam sanad ini terdapat rawi yang bernama Juwaibir bin Sa'id Al-Azdi. An-Nasai Daruqutni mengatakan bahawa hadisnya adalah ditinggalkan, iaitu matruk. Ibnu Ma'in berkata ia tidak ada apa-apanya. Menurut Ibnu Ma'in, ungkapan tidak ada apa-apanya adalah tertuduh dusta. Kesimpulannya, hadis dhaif merupakan hadis matruk. Sebab dikategorikan sebagai hadis matruk ialah terdapat seorang perawi yang tertuduh berbuat dusta. Seperti mana yang kita maklum, hadis dhaif merupakan hadis yang tidak cukup syarat penerimaan hadis sama ada satu atau lebih. Malah, hadis dhaif ini tergolong dalam hadis yang ditolak iaitu al-mardud, manakala hadis sahih atau hasan tergolong dalam hadis yang diterima iaitu al-maqbul. Selaras dengan itu, kita sebagai umat Islam dituntut untuk berpegang pada hadis yang berstatus sahih atau hasan dalam mempraktikkan apa-apa amalan dalam Islam. Sekian, terima kasih.